Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat? Cikgu Cem, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali kalau sihat tu kira yang the best lah sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah hari ni kita akan sembang-sembang, sesi kita sembang-sembang, dan kita sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, tapi kita tak akan tunggu je lah. Kita akan terus berjalan dan kita akan fokus kepada apa isu ataupun apa topik yang kita nak sembang pada hari ni lah. So hari ni Alhamdulillah kita ada, ini adalah kali pertama untuk kita buat pertemuan secara online. Nak buat secara offline agak sukar, sangat sukar lah sekarang ni sebab isu rentas negeri lah, apa bagai banyak isu lah, tapi Alhamdulillah kita ada juga medium untuk sama-sama kita berbincang, sama-sama kita berusaha untuk saling bantu di antara satu sama lain. Sebab Syihabuddin Press dia asal daripada Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication adalah pengurusannya, tapi dia ada separate dengan Syihabuddin Press disebabkan Syihabuddin Press ni kita nak bagi, kita ada satu tema penting, iaitu kita nak bagi freedom untuk writer tulis apa sahaja, dan kita akan terbitkan apa sahaja tulisan daripada writer, daripada author, daripada penulis. So penulis bagi buku novel, kita ada buku novel. So hari ni kita ada penulis-penulis novel juga di sini. Ada yang penulis bagi buku motivasi, Cikgu Cem bagi motivasi. So kita terbitkan buku motivasi. Ada yang buku berkaitan tentang Islamik, buku sirah, Ustaz Zaim pun ada di sini. So kita berikan kebebasan kepada penulis untuk nak tulis apa sahaja, dan repetition tak ada masalah. Awak nak repeat macam mana pun tak ada masalah. Kita bagikan kebebasan. Yang tu Syihabuddin Press. Kalau yang Santai Ilmu ni, terbitan-terbitan dia kita ambil masa sikit lah. Maksudnya kita semak satu-satu, cetak satu-satu. Jadi tak semua buku boleh terbit di bawah Santai Ilmu. Jadi itu sebab kita adakan Syihabuddin Press.
Jadi kemudian kita fokus kita nak tolong penulis. Saya ingat dulu waktu saya mula-mula tulis buku dulu, ramailah orang tolong penulis juga. Tapi cuma isunya hantar buku tak terbit kan. Hantar buku Doha baru ni kita ada podcast bersama, dan insya-Allah semua penulis kita nak buat podcast sekali. Maklumkan hantar penerbit, ada penerbit tak berapa nak yakin. Demikian juga PC tak ada malam ni. Tapi PC juga maklum, dia kata buku dia hantar kepada penerbit, ada penerbit kata tak boleh jalan, tak laku, tak boleh masuk. Tapi bila kita terbitkan, ada je. Ramai saja orang nak dapatkan buku ataupun nak mengetahui tentang cerita PC kan. So macam tu keadaan dia. Jadi kita berikan kebebasan itu, bagi kebebasan tu. Jadi dalam bahasa yang sama adalah kita nak bagi kemudahan juga penulis, bukan sekadar dia terbit saja. Jadi kita nak bantu juga, nak bagi sokongan juga. Bagaimana dia sendiri membantu untuk memarketkan buku dia. Sebab kita tahu bahawa hakikat cari mana-mana buku. Tak ada buku, dia hantar kat penerbit, dia tidak settle, dia di bestseller. Tak ada. Biasanya dia akan masuk juga market. Bila dia market, penulis membantu dalam marketing, biasanya buku biasa boleh jalan. Kalau penulis tak bantu memang susah. Lagi dulu kita ingat tahun 2013, 2013, 2014, 2015 adalah tahun keemasan bagi penulis. Saya ramai kawan-kawan saya beli rumah cash dengan hasil penulisan, yang royaltinya antara 5% hingga 10% tu. Dengan 5 hingga 10% dia orang boleh beli rumah harga 500, 600, 700 ribu dengan cash. Disebabkan hasil penulis. Itu kita sebut sebagai zaman keemasan lah. Memang best lah. Awak bahagi tajuk apa pun terbit, memang orang nak beli lah. Alhamdulillah saya sempat zaman tu, waktu tu baru masuk lah. Tapi cuma saya masih kat Mesir lagi waktu tu. Tahun 2013 saya masih kat Mesir. Ujung lah last. Saya masih dekat Mesir. Sempat. Tapi tahun 2010 saya dah terbit buku dah. 2010, 2011, 2012, 2013 tu buku tu terbit, dan kadang-kadang saya tak sempat untuk nak membantu penerbit waktu tu. Saya dekat Mesir, so kita bantu dengan video je lah kan. Tapi Alhamdulillah pencapaian sangat bagus waktu tu. Tapi kemudian bila GST, kita tak tahu lah, tapi cuma waktu GST tu memang menyebabkan keruntuhan. Mungkin bisnes lain juga, saya tak pasti. Tapi cuma dari sudut penerbitan memang jatuh sungguh. 2016 memang jatuh sungguh. Tapi jatuh tu jatuh pada penerbit lah. Tapi untuk yang terbit sendiri, self-publish, nampaknya ada perkembangan. Sebab tu banyak benda yang kita boleh bincang untuk improve di antara satu sama lain. So pihak penerbit akan berusaha secara sepenuh tenaga untuk nak pastikan dapat membantu penulis, nak bantu penulis. Cumanya isu dia sekarang ni, kadang-kadang kita bagi, kadang-kadang kita minta. Kan? Maksudnya minta tu macam contoh, ada penulis kita buku Husnul Iman, ada nak tanya berkaitan tentang nak dapatkan design sekian-sekian. Saya nak buat poster, malam ni saya nak buat program bual bicara dengan peminat contoh. So perlukan satu poster. So biasanya penulis minta ke penerbit, dan penerbit biasanya boleh bantulah. So sebab kita fokus kita, dan di Syahbudin Press kita ada 2 orang yang kerja dia bantu penulis. 2 orang. Seorang Anisha bagi marketing, Anisha. Seorang lagi Aina editor. Salah seorang daripada editor. So kerja dia orang ni adalah untuk membantu penulis. Jadi penulis nak apa, maklum dia orang ni. Okay, saya nak sekian. Boleh buat tak? Saya nak sekian. Macam mana, boleh tak? So biasa dia orang akan boleh bantulah. So itu fokus kita, dan kita sudah siapkan. Jadi penulis bolehlah. Kadang-kadang saya tengok poster tu yang masuk dekat Facebook tu, sebab saya ingat hampir ke semua yang ada di sini saya friend Facebook dia. Kalau tak friend lagi, add friend dekat saya dekat Facebook lah.
Sebab ada yang di Instagram juga kan. Tapi kadang-kadang saya tengok gambar yang dikeluarkan tu kurang menarik, tapi tetap bagus lah sebab dah mula buat personal branding. Bagus, tapi cumanya kurang menarik. Tapi kalau nak bagi menarik, boleh hantar dekat kita untuk kita bantu nak bagi menarik. Charge? Tak ada charge, tak ada bayar. Tak ada bayar. Memang kita nak bantu sungguh-sungguh. So itu fokus kita. Terima kasih banyak yang hadir hari ni. Kita ingat siji loro telu papat 5 6 7 mulu. Okey. Sekarang kita ada 8 orang. So insya-Allah hari ni kita nak sembang, tapi sebelum kita sembang kita ada satu slot, iaitu kita minta anda penulis untuk perkenalkan diri dan juga perkenalkan sebagilah sikit. Saya tulis buku apa sekian-sekian, buku ni cerita tentang sekian-sekian. So macam tu. So kita kenal lah di antara satu sama lain. Boleh Okey, saya ikut turutan yang ada dekat skrin saya lah. So kita mula dengan Mizuka Hana. Saya kenal Mizuka Hana. Silakan. Unmute dulu. Suara okey. Unmute dulu. Okey, Assalamualaikum. Dengar? Assalamualaikum. Ada termute pula, termute balik. Mute. Tolong unmute balik. Tak dengar. Okey, sorry. Nak kenalkan nama ke? Silakan. Nama just panggil Yana, biasanya Yana. Novel yang diterbitkan under Shihabuddin Press so far Husna Iman. Susah. Saya kalau nak kata bercakap memang susah sikit. Sorry. Buku Husna Iman ni yang best je puan nama Mizuka Hana, Yana lah. Yana Agashi nama penulis lah. Nama pena. Buku Husna Iman ni antara buku yang awal kita terbit, tapi satu-satunya buku Shihabuddin Press yang tebal macam tu. Tebal gila. Waktu nak bagi harga paling susah ni. Tebal gila. Tapi cumanya saya ingat antara buku yang banyak jualan disebabkan penulis banyak juga kempen. Bagus. Antara buku yang bagus. Sebelum ni ada terbit buku yang lain tak dengan penerbit-penerbit yang lain? Sebelum ni tak ada. Sebelum ni menulis dekat platform Novel Plus yang e-book macam tu. So untuk buku fizikal yang ni first time lah. Oh, ini first buku punya. Saya pun tak tahu. Sebelum ni semua e-book. Okey, menarik. So yang e-book tu kalau nak di-convert pun tak ada masalah tau. InsyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada isu copywriting, masuk kan ada sebahagian e-book pun platform dia kata okey dah masuk sini tak boleh bagi kat tempat lain kan. Ada juga kan. Tapi kalau tak ada macam tu boleh juga sebab peminat banyak. Peminat yang dah beli buku Husna Iman tu, dia nak beli yang buku yang lain pula. InsyaAllah. Saya suka buku Husna Iman ni. Cara penulisan memang A+ novel. Husna Iman ni kalau saya kata buku cerita TV3. Cerita TV3. Novel lah, cerita novel. Tapi memang flow cara penulisan memang betul-betul novel yang sangat menarik. Terima kasih Puan Yana Agashi. Okey, seterusnya kita serah kepada Cikgu Chem, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz Shihabuddin dan juga Ustaz Naim serta semua. Saya tengok ramai perempuan kat sini kecuali kita bertiga je kot dah. Sebab pertama sekali saya ni bukan cikgu sebab saya tak layak jadi cikgu pun.
Nama kalau ikutkan nama IC panjang sikit lah kan. Nama saya Aznirul Hisham Muhammad Hussein Syukur. Tapi nama Cem Hussein ni sebenarnya dah lama dah saya pakai, daripada sejak student lagi lah saya dah pakai nama ni. Jadi dan dia diberikan sebenarnya kepada saya oleh sepupu saya sebenarnya. Jadi kalau dalam bidang penulisan ni sebenarnya saya sangat-sangat amateur. Saya banyak nak belajar dengan pakar-pakar yang ada kat sini sebenarnya. Kalau tengok ni semua kira dah masuk kategori profesional lah kot. Jadi saya baru saja terbitkan satu buku yang dipanggil Menelusuri Kecemerlangan, iaitu sebenarnya saya tak suka perkataan motivasi. Walaupun saya sebenarnya secara umumnya saya sebagai seorang trainer, saya selalu cakap, kalau orang cakap you bagi ceramah motivasi, saya kata bukan motivasi, inspirasi. Kalau nak katakan perkataan yang lebih tepat, inspirasi. Sebab kita tak boleh motivate orang. Orang tu yang akan motivate diri dia sendiri. Ni dah mungkin motivasi dah pula. Okey. Jadi saya sebenarnya kalau nak katakan dari segi materials, buku ni bukanlah buku yang pertama yang saya nak terbitkan. Saya sebenarnya cenderung kepada menerbitkan saya punya series yang dipanggil Surrounding Sensitivity Series, iaitu sebab saya lebih maaflah cakap, saya lebih selesa menulis dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Tapi memandangkan ini buku pertama dan kita terbitkan di Malaysia, dan saya nak test market sebenarnya, dan kebanyakan daripada saya punya peserta juga adalah orang yang kebanyakannya berbahasa Melayu ataupun orang Melayu kita lah. Maka saya kata okeylah, saya keluarkan dulu. Dan bahan yang saya keluarkan ni sebenarnya saya dah pernah, bukan saya keluarkan, saya dulu ketika lebih kurang tahun 98 dijemput oleh, ketika tu Radio 3 Shah Alam, sekarang ni dah jadi Radio Malaysia Selangor ataupun Radio Selangor Malaysia, something like that. Dijemput untuk slot Kecemerlangan. Jadi saya jumpa balik sebenarnya lebih kurang 2 tahun lepas material tu. Saya kata apa nak buat dengan material ni kan, so saya olah balik dan saya jadikan dia dalam segmen-segmen lah, ataupun bab-bab. Sebenarnya yang saya keluarkan ni first buku ni insyaAllah lah ada sequel dia, 30 bab dahulu, dan saya akan follow up dengan bab yang yang seterusnya lah. Jadi itulah buku pertama yang saya terbitkan, dan saya berterima kasihlah kepada Syihabuddin Press kerana memberikan peluang, sebab memang saya tahu antara sebab kadang-kadang orang tak publish ni, satu kos lah, itu salah satu sebabnya lah. Saya rasa itu Ustaz Syihabuddin pun faham lah. Dan yang kedua, kadang-kadang kita tak yakin dengan bahan kita sendiri kan. Jadi memang saya tulis ni dah katakan sejak daripada bangku sekolah, tapi saya tak publish. Kebanyakannya saya simpan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita simpan buat mati pun tak guna juga. So saya kata tak apalah, saya publish saja, orang suka ke tak suka ke, nasib lah kat situ kan. So setakat ni saya dapat, sorry terpanjang pula, itulah dia trainer cakap jadi macam ni. Tak ada masalah, silakan. Jadi bila saya publish ni, kawan-kawan menerima dengan baik lah. Dan tadi baru saya buat launching dengan grup alumni saya tadi, walaupun tak ramai, ada lebih kurang 12-13 orang, tapi tak apa, kita launch juga. Walaupun saya dah soft launch tu dah buat sebelum ni lah. Dan saya nampak potensi dia ada, cuma maknanya nak ditambah baik lah. Sebab tu saya selalu berhubungan dengan Cik Aina, editor, yang asyik-asyik tukar. Dia pun fed up dengan saya kan. Minta maaf lah Ustaz. Orang apa, baru biasa. Memang kerja dia. Itulah dia kan. Ni ada lagi perubahan sikit lagi. Allah. Apa. Minta maaf sangatlah situ tadi kan. Banyak sangat songit dia. Okey, saya bagi laluan lah pada orang lain, kesian lah orang lain. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa dia, biasa kita panggil cik, kami akan panggil Cikgu Cem lah. Tapi cumanya antara yang bagus dengan penerbitan buku, antara perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Tadi cikgu sebut berkaitan tentang bahasa Inggeris. Sebenarnya kita sebut tentang pelanggan juga. Di Shopee Santai Ilmu Publication, Santai Ilmu Publication di Shopee tu maksudnya semua sekali lah, Syihabuddin Press dan Santai Ilmu kan. Di Shopee kita, antara pembeli yang terbanyak adalah daripada Singapura. Antara yang terbanyak, sebab Shopee kita ni Singapura, Brunei, Indonesia pun masuk juga. So kalau kita nak pergi ke arah itu pun tak ada masalah. Kalau tiap-tiap bulan tu, jualan yang terbanyak adalah pelanggan daripada Singapura
kata jualan yang terbanyak. Maksud dia orang suka beli buku bahasa Melayu. Kadang kita juga ada buku bahasa Arab, buku bahasa Inggeris pun ada sebenarnya. Baru ni pun yang baru launching buku MLM. Ustaz Andi tak ada hari ni. Ustaz Andi tulis berkaitan MLM tapi dalam bahasa orang putih. So kita masuk juga dalam platform di Shopee kita dan insya-Allah ada banyak sambutan dan kita dalam proses juga sebenarnya untuk nak buat perjanjian dengan penulis-penulis untuk kita nak masuk dekat Google Play. Sebenarnya Google Play tu memang kita dah masuk dah untuk buku santai ilmu semua ada kat Google Play. Cumanya untuk Syihabuddin Press tak ada perjanjian dalam tu. So kita sedang dalam bincang dengan bahagian editorial dengan bos. Saya bukan bos. Dengan bos. So macam mana dia punya plan yang sesuai nak bagi win-win situation dengan penulis. Sebab ni kita tak cetak buku kan, kita e-book je Google Play. So tapi best lah di international. Amazon pun kita proses masuk juga tapi charging dia terlalu mahal. Charging shipping terlalu mahal. So kita sedang dalam proses lagi. Untuk international sangat bagus difikirkan daripada sama ada buku bahasa Melayu ataupun buku bahasa lain. Macam buku bahasa Melayu pun walaupun kita tulis dalam bahasa Melayu, kadang-kadang orang daripada UK beli juga. Biasa orang Melayu juga, tapi jangan dia duduk kat sana kan. Komuniti Malaysia ni banyak di seluruh dunia. Bahasa Melayu atau bahasa lain. Tapi kalau ada bahasa orang putih tu dia sedap sikit lah, kita nak pergi jauh kan. So terima kasih kepada Cikgu Cem, terima kasih. Kemudian ini penulis yang saya cukup suka. Terusnya Cik Puan Nur Syazni. Silakan untuk perkenalkan diri yang juga perkenalkan buku. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Syazni lah, boleh panggil Syazni. Saya macam Cikgu Cem tadi jugalah kot. Saya juga seorang penulis amatur lagi. Minatnya dah lama, daripada kecil lagi suka menulis. Daripada UPSR lah kot, karangan je mesti pilih yang menyambung cerita tu. Sampai tapi orang kata minat tu ditentang lah. Mak tak bagi. Dia takut nanti tak ada macam mana, tak boleh pergi jauh dia kata. Jadi saya turutlah kata mak ni. Jadi bila saya dah bekerja ni, saya memang tak ada masa dah nak menulis. Tapi nak kata setiap sesuatu yang terjadi tu ada hikmahnya. Jadi hikmah saya dapat terbitkan buku ni, dapat berkenalan dengan Ustaz Syihabuddin ni adalah waktu PKP. Masa PKP, saya dulu masa muda-muda dulu, masa belajar lagi, masa U saya ada blog. Tapi blog saya tu tenggelam timbul. Jadi masa PKP tu saya dah tepu sangat duduk rumah. Saya mengajar tapi sebab dah tak boleh mengajar pun secara online. Saya dah tepu, saya start blogging. Bila saya start blogging balik, saya guna blog yang lama tu juga dan saya try tulis beberapa cerpen. Dan tak cerpen saya tu ada reader blog yang komen semualah. Jadi saya semangat sikit nak kumpulkan. Maka saya siapkan buku yang first tu. Saya kumpul keberanian nak contact Ustaz Syihabuddin masa tu. Tak sangkalah dia pemudahkan. Lepas tu saya terbitkan lagi satu buku 3 bulan kemudian. Lepas tu sekarang ni saya dah macam stop dululah sebab dah kena start kerja balik kan. InsyaAllah lepas-lepas ni lah. Terima kasih lah kepada Ustaz dan Syihabuddin Press semua atas peluang yang diberikan. Sama-sama. Kita ada 2 buku kan kita terbit? Ya betul. Yang pertama bagi tahu sikit Dewa. Terkaitnya kita cerpen sebenarnya cerpen tu daripada blog saya lah. Saya compilekan ada 13. Kemudian ada lebihan lagi cerpen yang saya keep on tulis masa PKP tu. Saya pun tak tahulah, kata Maha Suci Allah dia bagi saya ilham sepanjang PKP tu. Saya dapat tulis banyak sangat cerpen. Saya pun tak tahu daripada mana datang. Tu yang kata macam Cikgu Sam cakap tadi lah, kalau kita simpan pun bawa ke mati, kita je yang syok sendiri asyik baca cerpen kita tu. Jadi apa kata saya terbitkan adalah juga orang lain yang baca. Harapannya kalau penulis ni semoga orang yang baca tu terhibur lah dan mungkin dapat pengajaran dan sebagainya. Saya sama juga lah macam Cikgu Cem, kita dah biasa bekerja ni bercakap. Bercakap tu susah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Okey, menarik. Apa dia sebenarnya hampir kesemua dekat sini cerita je sama je, iaitu simpan kemudian sampai bila nak simpan. Itu isu dia. Saya sendiri pun penulis dan anda sendiri juga penulis. Kita faham perkara yang paling tepu ialah manuskrip banyak dalam komputer.
Hantar dekat orang, kadang-kadang kita hantar sekali tapi putus asa. Dia tak balas. Kadang penerbit tak balas jelah siapa kenal kita. Tak, orang tak kenal kita. Sekarang ni mana-mana penerbit pun, penerbit besar lah. Mana-mana penerbit pun dia orang nak terbit buku orang yang dalam bahasa nak adalah selebriti lah. Kalau kita bukan dalam kategori selebriti, sangat sukar untuk buku kita nak diterbitkan oleh mereka. Sangat sukar, tipis sungguh. Bahkan kita sembang-sembang sama kita saja bahkan saya kawan-kawan saya penerbit daripada Karang Craft ni cukup besar ni, daripada PTS, semua sekarang berada dalam masalah ekonomi yang sangat berat. Pekerja-pekerja dibuang. Ini dalam masyarakat cakap besar itu. Pekerja dibuang, Telaga Biru pun pekerja dibuang. Disebabkan nak fokuskan kepada benda yang paling penting sekali, kerja yang paling penting sekali. Dan buku nak terbit punya susah. Biasa penerbit 1 bulan 2 bulan tak ada buku terbitan. Biasa. Sebab tu editor dibuang betul-betul. Tinggal editor. Kalau di Karang Craft sekarang ni hanya ada 6 editor. Kita bayangkan buku Karang Craft punya banyak, tapi editor ada 6 orang saja. Kan dia orang punya genre pun banyak, tapi editor ada 6 orang saja. Sebab untuk memaksimumkan kerja yang boleh lah dia orang bagi. Itu pun dalam keadaan gaji kena potong 30%. Itu industri sekarang berlaku. Jadi dia orang nak terbitkan buku tu memang susah lah. Melainkan kita ada nama yang memudahkan dia untuk nak buat publicity. Yang tu lah boleh. Tapi kesannya adalah penulis yang macam kita semua ni, yang ada manuskrip, dalam sekali kita hantar sekali, biasanya sekali 2 je kita hantar. Test market, orang tak layan, orang tak balas, putus asa terus. Sebab biasa baru pertama kali mula. Biasa macam tu. Saya ingat dulu Ramli Awang Mursyid pun sama juga isu dia. Perkara yang sama. Pak Latif, Abdul Latif Talib pun isu yang sama dia. Bukan Pak Latif, dia lagi ganas, dia buat satu genre yang tak popular waktu ketika itu. Dia buat sendiri. Tapi cuma begitu keadaan dia lah. Apabila kita berusaha, insya-Allah Allah Taala mudahkan. Terima kasih banyak kerana ada buku bagi kepada kami dan kami nak mudahkan penulis, insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada Ustaz Zaim. Silakan Ustaz Zaim, perkenalkan nama dan juga buku yang telah diterbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Zaim Mazin. Mana nak mula Okey, ni buku pertama lah dengan Syihabuddin Press. Dia cerita dia lebih kurang ni. Saya background keluarga saya, mak saya mengajar bahasa Inggeris lah masa kat kampung. Masa tu saya dekat kampung menganggur. Lepas tu dijadikan cerita, dia buka tuition kat rumah untuk bagi job kat saya lah. Jadi saya running tuition dengan dia, semua sekali running tuition, jalan lah. Sampailah tuition tu tutup. Saya dah berhijrah ke KL, ke Gombak masa tu. Lepas tu satu hari mak saya ni berkat ibu kot, dia cadangkan, dia teringin. Dia kata mak rasa nak publish lah nota-nota tuition kita, jadikan satu buku. Sebab ada permintaan daripada sekolah lama dia dah pension lah. Saya kata, cantik juga. Saya masa tu hilang pekerjaan, hijrah, lepas tu hilang pekerjaan pula, ada tempat baru. Saya kata, mari dah saya buat. Saya buat masa tu, saya mula daripada A sampai Z, semua saya buat. Saya ingat kerja mudah. Saya lah penulis. Seumpama penulis lah, saya type balik pun. Saya lah penulis, saya lah editor. Saya pergi daftar syarikat, saya terbit. Memang sakit kepala daripada A sampai Z ni. Tapi terbit jugalah. Lepas tu marketing pula masalah. Jadi boleh share pada kawan-kawan macam tu je lah. Lala terbengkalai. Macam tu. Lepas tu ada seorang abang saya, kalau Ustaz berperasan, dia penulis buku Nahu Mudah. Nahu Mudah 1, Nahu Mudah 2 daripada Telaga Biru. Dia ada pengalaman jugalah yang jenis-jenis macam ni. Dia duduk provoke saya. Terbit. Dia kata jangan matikan lesen tu, terbit lagi.
Kata orang aku dah penat dah daripada A sampai Z aku semua. Dah last terbengalai saya duk renew lesen macam tu, saya pun terus off. Tak renew. Saya kata aku dah malas dah. Kalau aku nak pun aku nak jadi penulis je. Lepas tu dalam masa yang sama, saya duk running tuition. Saya mengajar kafar lama 2005 sampai sekarang. Sambil tu saya mengajar tuition part time gitu-gitu. Lama kelamaan tu saya dah macam saya dah tahulah overall daripada sukatan semua subjek UPKK. Jadi saya duk berjalan terus macam tu, saya berfikir aku ni daripada 2005 lepas tu tak ada benda pun aku nak kongsi dengan orang. Memanglah aku ngajar tuition, tapi budak tu habis tuition habis gitu je lah. Saya fikir aku nak bukukan lah pengalaman aku sekurang-kurangnya. Saya pun buatlah dalam manuskrip sikit-sikit kemahiran seorang guru kafar. Tak terfikir pun pasal sirah ringkas ni. Lepas tu saya ditukar ke sekolah baru yang Kafar Putra ni. Rupanya tradisi sekolah ni, dia setiap tahun dia akan bagi satu tim setiap subjek, tim sirah, tim ibadah semua sekali, dan kita akan berkampung ataupun bercuti untuk pemurnian nota. Setiap tahun kena update nota tu. Saya pun tengok, menarik ni. Sebab saya dah ada pengalaman terbit buku dan sebagai dan penulis. Bila saya tengok nota-nota dia orang, nota cantik untuk budak mudah faham tu semua sekali berbanding dengan buku teks. Tapi dia orang tak terbit. Dia just photostat biasa bagi dekat budak macam tu. Tak ada keluarlah dalaman macam tu je. Saya pun konon-konon nak buat surprise dengan bos. Saya ambil satu manuskrip, kebetulan saya ketua tim sirah. Saya buat belakang tabir lah. Saya cari-cari penerbit apa semua sekali. Kawan saya bagi, dia kata kau cuba kontak ni Syihabuddin Press ni, macam menarik ni, macam tak banyak songi. Sebab Telaga Biru PTI memang mabit hangus lah kau. Okey, saya cuba cari. Rupa-rupanya pendek cerita Syihabuddin Press tertarik dengan sirah ringkas. Jadi sirah ringkas berjalan dulu. Buku saya yang paling asal tu relax dulu. Ala-ala dah Syihabuddin Press dah tertarik. Yang niat asal tadi saya nak surprise dengan bos, saya akan terbit buku nota dia orang sebagai buku. Saya kata ni tak boleh surprise dah, saya kena bagi tahu awal dekat bos. Bila saya bagi tahu, dia sukalah. Dia kata jalan dia kata kurang-kurangnya boleh bakar semangat tim-tim subjek lain. Itu lah. Jadi cuma yang jadi isunya bila kita saya buat buku berdasarkan rujukan buku teks, yang saya bimbang adalah sebab buku teks agama ni dia orang parent tak wajib beli tau. Dia bukan buku pinjaman dan bukan buku wajib beli. Dia tak kisah. Jadi saya takut bila kita terbit buku rujuk buku teks, dia akan jadi saingan buku teks. Jadi parent akan jadi, oh saya tak beli buku teks tahun ni, saya dah ada buku lain. Saya tak, takut jadi gitu. Jadi saya fikir macam mana aku nak buat ni. Jadi saya ubah jadi bukan saya letak sirah UPKK, bukan letak sirah UPSA. Saya letak secara umum sirah ringkas. Jadi orang boleh rujuk, parent pun boleh rujuk, budak pun boleh rujuk. Itulah cerita. Jadi banyak benda lagi lah saya nak belajar. Dan saya masih rasa macam betul-betul bokoh-bokoh ni saya nak hantar manuskrip lagi dua ni. Okey, tu je lah. Ahlan. Dipersilakan. Kami memang menerima lagi banyak lagi bagus. Okay, saya kalau boleh setiap hari satu buku baru. Kalau boleh. Tapi bulan 1 hari tu kita sempat 25 hari kita ada 20 buku. Bayangkan, maksud 5 hari tak ada buku. Tapi setiap hari yang lain tu ada buku. Sebab bulan 12 kita ada pending banyak manuskrip. So bulan 1 kita nak habiskan manuskrip satu. So kita tak cepat. Sebenarnya buku Ustaz Zaid menghantar dekat kita tu tak silap saya bulan 1. Buku tu sepatutnya terbit bulan 1. Tapi bila sampai dekat saya, editor dah buat urusan semua. Tapi saya tengok, ini buku bagus Sebab saya pun mengajar sirah dekat masjid-masjid. Dululah saya dah pencen dah. Pencen mengajar, bukan pencen sungguh. Umur baru muda lagi. Tapi cuma saya tahu ada masalah yang berat ketika orang mengajar sirah. Tapi bila sampai ni, buku ni memang best. Dia yang sampai mula-mula manuskrip asal tu, satu muka habis satu cerita. Macam Rasulullah zaman sebelum dilantik sebagai Rasul. Berapa cerita dia? Kelahiran satu muka surat je. Yang ni satu muka surat.
best tu. Best tu. Tapi itulah saya yang rasa teruja sebab buku-buku seperti ni yang bagus-bagus seperti ni disimpan ataupun diletakkan di tempat yang dia bagus, tapi jika dibuat seperti mana tim Ustaz Zaim, iaitu diberikan kepada penerbit sehingga penerbit boleh terbit dan bagi peluang orang satu Malaysia untuk memilikinya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu saya rasa sangat bagus lah. Kita harap ada lagi lah buku-buku yang seperti itu. Yang penting jangan simpan manuskrip. Seterusnya kita pergi beralih kepada Nur Sazliuzawati Muhammad Ali. Dipersilakan. Okey. Suara dulu. Suara tak dengar. Unmute dulu. Tekan dekat suara tu. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Elisistina binti Muhammad Zaki dari SK Sungai Mula. Saya minat menulis sejak 6 tahun sebab dulu saya minat tulis diary. Lepas tu saya terhenti, macam saya fokus pada akademik je dulu. Lepas tu bila mak saya pegang jawatan sebagai cikgu PSS, dia buka banyak peluang untuk cerpen. Jadi saya masuk dan bakat saya diperluaskan lagi. Dan masa PKP 02 tu saya bosan kat rumah. Jadi saya cadang untuk buat. Jadi dalam masa 2 minggu buku saya saya siap. Buku saya bertajuk Dahlia di Hatiku yang berharga RM15. Buku Dahlia di Hatiku ni buku paling baru lagi. Yang ni memang buku paling panas. Buku paling panas lagi, maksudnya buku paling baru sungguh lagi. Baru sungguh lagi. Ini penulisnya. Apatah nama? Saya pun baru tengok buku tu, tak sampai kat saya lagi. Baru tengok dalam draft. Dia orang dah tengok lah, saya yang tak tengok lagi. Apa nama? Elish Kristina. Oh, okey, yang letak dekat nama tu. Umur berapa sekarang? Umur saya 12. 12. Ini buku pertama ataupun buku yang kedua, ketiga? Ni baru buku pertama. Buku pertama. Okey, alhamdulillah. Saya dulu kenal seorang budak umur 14 tahun. Buku dia Single Unavailable. Waktu tu saya umur 19 tahun. Saya kenal dengan penulis ni umur 14 tahun. Tulisan dia Single Unavailable. Waktu pendaftaran budak tingkatan 1, dia buat promosi dekat waktu tu. Saya cukup teruja waktu tu. Bagus kalau kita bagi peluang kepada orang yang lebih muda untuk menulis. Sebab orang putih ada umur 3 tahun terbit buku. Umur 3 tahun. Apa nama, saya lupa nama dia. Tapi yelah, buku standard dia lah. Sehingga umur 3 tahun lah. Buku cerita berkaitan menggunakan lukisan. Kan? Tapi kita kurang lagi. Tapi jika ada sebenarnya karya bahkan Dahlia di Hatiku standard sebenarnya. Standard. Kalau kita baca buku Dahlia di Hatiku, dia tak ada kurang nak dibandingkan penulisan kita yang mungkin dah lepas universiti ke, dah lama menulis ke. Sebab gaya penulisan saya tengok adalah gaya penulisan yang banyak latihan. Dan saya ingat ini bagus. Saya memang suka. Alhamdulillah kami diberi penghormatan untuk nak menerbitkan. Ramai orang ingat bagus, dia rasa sebagai penulis rasa berterima kasih disebabkan dia menjadi orang yang mendapat kebaikan untuk diterbitkan buku. Kami sebenarnya yang berterima kasih sebab kami dapat peluang untuk membantu anda, bersama-sama anda sebenarnya. Sebab yang last kali yang naik bukannya penerbit sebenarnya. Yang naik yang pertama sekali siapa yang menulis tu. Penulis tu. Jadi yang lain tu adalah penyokong. Yang grafik designer, editor, bahkan penerbit. Kita ni hanyalah penyokong kepada penulis saja. Dan alhamdulillah umur 12 tahun berjaya terbit buku. Alhamdulillah. Kita ni penulis-penulis ni kadang kita berimpian saja. Kalau boleh dulu aku dah terbit lama lah kan. Dulu waktu tulis belajar penulisan dulu tu patut boleh terbit kan. Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya kita terusnya kita pergi kepada Cikgu Tuha Stefa. Ada 2 judul dengan kita ni. Dipersilakan daripada Sabah jauh ni.
Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat malam. Saya Duha Stefa dari Sabah. Selamat berkenalan untuk penulis-penulis Syihabuddin Press yang lain yang ada pada malam ni. Saya bertugas sebagai seorang guru dan di bawah Syihabuddin Press setakat ini dah ada 2 buku. Satu tu terbit pada Oktober tahun lepas dan satu lagi terbit pada Februari kalau tak silap saya tahun ni. Jadi setakat ni alhamdulillah dah ada 2 lah buku di bawah Syihabuddin Press dan saya berterima kasih sangat sebab manuskrip saya tu diberi peluang untuk diterbitkan selepas. Sama juga seperti rakan-rakan yang lain, mungkin manuskrip saya ni yang terpaling lama mungkin terperap dalam laptop 7 tahun. 7 tahun dari 2013 hingga 2020 baru terbit. 7 tahun. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab saya berjayalah melihat manuskrip tersebut menjadi buku fizikal. Selamat berkenalan semua. Terima kasih. Antara buku yang awal kita terbit adalah memang antara buku awal-awal sungguh adalah buku Duha Stefa lah. Cerita memang menarik sebenarnya. Kita sembang dekat Facebook je. Sembang sikit. Kemudian saya tengok gaya penulisan Duha Stefa di Facebook. Gaya penulisan tu saya kata dia gaya penulisan yang bagus. Mudah untuk difahami. Itu yang paling penting dari penulis kan. Semua kita kena faham bahawa penulis kerjanya ada menulis dan memberikan kemudahan kepada orang lain untuk faham. Kan? Jadi saya baca, ini deliver cukup bagus ni. Memang bukan orang yang tak pernah masuk dalam penulisan lah. Memang biasalah dengan penulisannya. Tapi sewaktu saya kenal biasa-biasa je. Saya tak kenal sangat. Kemudian Duha Stefa hantar manuskrip yang dia kata daripada tahun 2013 lagi simpan. Saya kata 2013 tak apa. Saya baca lah. Saya baca, ya Allah, buku ni best gila. Buku berkaitan tentang pencorobohan di Lahad Datu. Memang buku ni memang best, memang real. Saya jarang baca novel. Sebenarnya buku novel ataupun hampir kepada novel lah sebenarnya. Novel yang pertama saya baca adalah buku Duha Stefa. Yang pertama saya baca. Maksudnya saya baca daripada awal sampai habis. Yang lain saya main pakai teknik speed reading je. Buku novel kan. Saya dah baca buku-buku novel Ramli Awal Musyid memang saya baca. Tapi speed reading. Depan, tengah, plot, belakang, habis. So orang tanya buku tu cerita apa, so kita tahu speed reading je. Buku speed reading ni biasa 10 minit, 15 minit habis baca. Tapi yang ni saya baca dari awal, kita tak mampu untuk nak langkau. Tak mampu. Bacaan saya baca dari awal sampai habis. Memang best, memang real. Walaupun cerita tu adaptasi daripada cerita sebenar, dia bukan real lah, maksudnya dia fantasi. Tapi disebabkan fact dia tu, dia menguatkan. Saya bagi tahu kepada bila Duha kata cuba bagi testimoni dulu sebelum buku tu diterbit kan, bagi testimoni. Saya bagi testimoni. Lepas buku tu diterbitkan, semua pembaca yang baca buku ni, testimoni dia dengan saya hampir sama. Kita terkesan pada tempat yang sama. Itu yang best, itu menarik. Saya sangat suka buku ni dan alhamdulillah Duha Stefa dia antara yang sangat bersemangat untuk kempen buku di Facebook, sehingga tak sudah-sudah sampai sekarang pun orang duduk sentiasa membeli buku beliau. Sangat bagus, terima kasih banyak. Dan satu lagi buku Duha Stefa adalah Semanis Puding Cinta. Semanis Puding Cinta, buku barulah, kompilasi daripada cerpen-cerpen yang lama juga. Seterusnya kita pergi kepada Nick 87. Siapa ni Nick 87 ni? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Nama nickname Izzah. Okey, atau nama pena Nik Izzah lah. Okey, Nik Izzah.
Saya ni penulis untuk buku kanak-kanak, novel kanak-kanak bertajuk Pengajaran Buat Sinakal. Okey, sebenarnya novel ni bukan dah lama lah. Saya pun memang sejak muda tu, yelah kata sejak zaman sekolah memang dah suka menulis. Sama jugalah macam yang kawan sebelum ni kan, bila ada karangan tentang cerita tu, okey saya lebih suka macam tu. Jadi bila ada free ke, biasanya saya akan tulis lah. Tulis tu jadi banyak dalam laptop lah. Kata dah banyak cerita dalam laptop. Jadi bila nampak ada peluang untuk Syihabuddin Press ni, saya fikir apa salahnya kalau cuba hantar kan, salah satu novel saya cuba dululah kata. Bila hantar tu dapat tu, yelah seronok lah kan kali pertama kan. Tu pun saya kata tak apalah, nak cuba hantar novel yang kedua lah. Saya dah hantar email lah. Tapi yang tu novel Islamik lah. Novel Islamik. Yang tu tajuk apa? Yang pertama ni lebih kepada umum lah. Ni Pengajaran Buat Sinakal ni lebih kepada novel kanak-kanak bersifat umum lah. Kalau yang nombor 2 Islamik. Saya pun ada customer saya Indian lah, Indian. Dia pun berminat lah dengan novel ni. Jadi saya pun yelah, walaupun kadang-kadang kita fikir, kita ingat ke customer kita ni Melayu je kan. Okey, kita lupa padahal pelbagai kaum kan. Macam tu. Menarik buku-buku saya ada baca juga buku pengajaran untuk sinakal ni. Dia satu level buku genre kanak-kanak tapi remaja kan, remaja, kanak-kanak nak ke remaja. Antara best buku-buku yang seperti ini adalah fokusnya untuk pembinaan karakter. Itu yang best tu. Sasiah dia. Itu yang best tu. Saya cakap buku-buku. Dan waktu saya di Santai Ilmu memang kita terbit, tak ada buku tu. Buku-buku yang macam tu tak ada sebab kita buku yang non-fiction. Jadi buku non-fiction bila nak bagi kepada gambaran kepada peringkat bawah sangat sukar. Sangat sukar. Jadi cuma bila kita ada peluang, ada beberapa penulis bagi buku-buku seperti ini, sangat bagus. Dan permintaan bahkan di Shopee juga ada orang membeli juga di Shopee, ada juga membeli di Lazada berkaitan tentang buku-buku seperti ini. Dan dia orang tanya kita, ada lagi tak? So kena terbit lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Hantar email. Tapi Islamik. Kanak-kanak Islamik. Kita memang terima je, jangan risau. Sampai dekat editor buat macam mana. Atau kadang-kadang saya kena bagi tahu kepada penulis juga. Kalau kita dah ada gambaran, bagi tahu terus kepada editor waktu tu, waktu hantar manuskrip. Jangan fikir buku akan ditolak. Confirm tak tolak punya. Confirm tak tolak. Kita tak tolak buku. Kecuali satu isu je, buku tu tak lepas KDN, tu je. Buku tak lepas KDN ni buku yang bersifat kita tahulah buku yang tak patut dalam pasaran lah. Buku raja ke apa, yang tu kita tahulah, semua kita tahu. So kalau buku macam tu kita tak terbit lah. Tapi kalau terlepas terbit pun tak ada masalah. Sebab buku boleh ditarik semula kemudian. Kita buat POD, print on demand. So tak ada masalah pun bab-bab tu. Dan kadang-kadang kita nak ubah konsep, macam Cikgu Cem sebut tadi, memang sekejap je nak ubah, sekejap nak ubah. Itu biasa sebenarnya. Sebab tu saya buat POD. Saya tak cetak offset. Kalau nak mesin offset, boleh buat offset. Tapi kita sebagai penulis, setiap kali kita baca buku kita akan jumpa salah. Ya, saya nak tanya tu lah. Kalau tiba-tiba kita nampak salah tu, boleh minta edit balik tak? Boleh. Hari ni kita nampak salah, esok dah baru. Oh, tak ada masalah. Ada masalah sebab kita tak simpan stok. Kita tak simpan stok. Semua ready stok. Maksudnya hari ni tempah, esok kita cetak. Tapi cumanya perubahan tu boleh dibuat dengan segera lah. Sebab itu konsep kita. Sebab saya tahu penulis memang bahkan saya dulu kerja dengan beberapa syarikat penerbit yang lain pun, kita masuk proses sebelum nak terbit tu 5 kali sampai dekat editor. 5 pusingan. Seorang editor, kita ada 5 orang editor. Seorang editor tu 5 kali dia baca buku tu. Sampai habis, dah terbit, cek ada salah lagi. Sebab tu
konsep kita adalah bukan buat yang perfect, tapi sifat kita adalah untuk mengurangkan kesilapan, bukan meniadakan kesilapan. Itu mustahil. Ya. Pengalaman saya memang mustahil. Jadi kita mengurangkan kesilapan. So macam kita nak terbit cepat ni, isu yang besar adalah editor. Kita tak siapkan editor untuk yang tu sebab memang kita tak mampu untuk nak catch up untuk editorial. Kalau siapa nak editorial, so kita akan bagi outsource. So kita buat outsource. Jadi bila kita tak nak buat outsource, kadang-kadang ada yang hantar outsource, kadang-kadang tak. Kita buat penulis sendiri yang buat editorial kan. Dia buat sudut editor bahasa lah. Dia buat sendiri. Jadi kesilapan tu biasa berlaku. Jadi kesilapan yang berlaku tu kita boleh tegang. Kadang-kadang kesilapan daripada penulis, kadang-kadang kesilapan daripada penerbit. Dia boleh berlaku. Siapa-siapa boleh berlaku. Tapi kita boleh adjust. InsyaAllah. Allah mudah usaha. Okay, terima kasih banyak semua yang telah memberikan pengenalan, dan kita ada ramai lagi penulis-penulis kita, dan kita berharap moga-moga anda hantar lagi banyak buku kepada kita. So hari ni saya nak sembang sikit berkaitan tentang personal branding. Kita sembang sikit je sebenarnya. Isu personal branding adalah isu bagaimana penulis membantu ataupun dia market diri dia. Itu yang penting. Sekarang kita ada media sosial. Media sosial kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Sekarang yang tengah in adalah TikTok. TikTok memang tengah in lah orang kata sekarang ni. Memang best lah. Dulu TikTok memang orang kata apalah TikTok dulu lah. Tapi sekarang TikTok dia upgrade sehingga semua orang sesuai. Ustaz Kazim Ilyas pun ada TikTok. Jadi TikTok ni sangat in sekarang ni. So penulis pun kalau boleh ada TikTok lah. Bukannya suruh menari. TikTok tak semestinya menari. Sekarang lah, dulu je lah nak menari, nak ikut challenge kan. Tapi sekarang ni agak bagus. So banyak juga penulis-penulis kita yang masuk TikTok. Dan bagus juga untuk personal branding. Personal branding ni secara umum kita sebagai penulis je, kita nak orang kenal kita sebagai apa? Kalau kita nak orang kenal kita sebagai penulis, maka branding kita ada penulis. Macam saya ingat beberapa tahun yang lepas, saya punya branding saya adalah seorang educational consultant. Sebelum ni lah, dalam 5-6 tahun lepas, saya educational consultant. So membantu pelajar dan ibu bapa untuk sama belajar ke Timur Tengah. So itu plan saya. So bantu dia orang, bagi cadangan yang bagus, bagi perancangan yang bagus, bagi bantuan yang khusus untuk orang nak sama belajar ke Timur Tengah. Itu. So personal brandingnya berkaitan dengan isu berkenaan. Kemudian branding yang seterusnya yang kita buat selepas itu adalah situkan cetak. Situkan cetak. Kalau tengok tulisan saya ke, video saya ke, mana-mana ke, kita akan pergi kepada situkan cetak. Maksudnya brand saya adalah situkan cetak. Sebab tu kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan yang datang sini, majoritinya daripada kenal orang lain. Orang lain yang bagi tahu. Sebab dia tu memang kenal, dia orang kenal ni Syahabuddin Ahmad ni. Dia orang kenal ni. Kenal Facebook je. Kenal Facebook, kenal Twitter, Instagram. Kan, dikenal macam tu saja. Tapi dia tahu orang ini adalah tukang cetak buku. Jadi dalam minda dia, kalau nak cetak buku, oh aku ada seorang kenalan yang kerja dia cetak buku. So dia pergi tag, kalau nak tag, dia tag Syahabuddin Ahmad. So macam tu. So kita juga begitu. Bila kita penulis, kita kena brandkan diri kita sebagai penulis. Tak salah kita branding yang lain, tapi kita kena fokus lah apa yang kita nak brand tu. Bila kita nak branding diri kita tu, jadi kita kena ada satu semangat bahawa ini, kalau contoh saya kata saya nak brandkan diri saya sebagai seorang penulis. So kawan kita di Facebook, Instagram, Twitter mesti kawan-kawan penulis. Jadi apa ni kena tapis lah. Kan ada kawan yang kita langsung tak kenal. Kan ada kawan yang langsung kita tak kenal, tapi kita add waktu mula-mula dulu kita buka Facebook. Yang tu kita boleh remove. Dan dia memang tak ada mesej apa-apa dekat kita. Dan kalau Facebook tu saya tengok ada ramai juga yang daripada kalangan kita ni yang dah hampir 5,000 friends. Tapi saya pasti tak kenal semua tu.
Tak kenal semua tu. Jadi yang tu kita tengok balik satu-satu. Yang muka tak ada tu, kan ada yang jenis gambar profil saja tu, yang tu buang. Kemungkinan dia tu dah mati ataupun dia memang dah tak aktif, dah deactivate. Kalau kita dah mati lebih kurang dalam dalam 30 hari, memang Facebook akan deactivate kita punya profil. Kalau dia dapat detect lah. Macam kawan saya baru ni meninggal dunia, biasanya lepas 30 hari dia akan deactivate dia punya account. So nanti dia akan jadi macam tu juga. Ataupun kalau dia memang dah deactivate sendiri, tapi benda tu masih lagi dalam kawan kita. Kita kena tahu di Facebook dan Instagram, Facebook, Instagram, dia punya percentage dia, sebab token dia sama. Encik Mak tu juga, dia punya percentage untuk orang tengok adalah 3%. Kawan kita 5,000 orang, 3% daripada 5,000 orang tu sahaja yang akan nampak. Jadi kita kena pastikan kita punya penulisan tu fokus. Penulisan tu kita fokus, dan apa yang kita nak sampaikan itu jelas. Branding yang paling utama adalah, sebab kami bagi, iaitu cover profile. Cover profile ni kalau kita sebut dalam Facebook lah, cover profile Duha Stefa best. Dia selalu tukar cover profile tu. Setiap kali tukar cover profile, orang akan tahu. So cover profile tu, kita perlu letakkan cover profile buku kita. Sebab nak tulis banyak kali, repeat banyak kali, macam tak sesuai. Jadi kita letak cover profile buku kita. Dan kami di Syablin Press dah sediakan yang tu. Kalau cover profile ni tak cantik lah, atau kata-kata dia tak menarik lah, ataupun saya nak macam lain, kan, buku yang penting dia adalah kempen untuk buku tu juga. Jadi minta, so nanti dia orang akan usaha untuk betulkan, untuk bagi yang sesuai dengan cita rasa kita. So yang penting cover profile tu, setiap kali orang masuk, orang akan nampak. Yang paling penting lagi adalah, ini kat semua platform, iaitu gambar profile, gambar yang orang tengok. So gambar yang orang tengok tu, kalau boleh kita janganlah terlalu tukar. Kejap tukar yang ni, orang dah confuse. Tukar boleh lah dalam 6 bulan sekali ke, kan. Tukar sebabkan makan dah banyak, jadi dah kembung sana kembung sini. Kan. Jadi gambar profil tu penting. Serius saya beritahu, isu gambar profil sangat penting, sehingga dapat menarik orang untuk nak pergi tekan profil kita. Sehingga akhirnya dia boleh convert berdasarkan kepada gambar profil. So gambar profil kita letakkan gambar kita, dan kalau nak kata letak buku, so kita letak buku kita. Tapi saya tak cadangkan begitu. Tapi kita boleh buat gaya yang kita kata gaya seorang penulis lah. Tengah pegang pen ke, kan, senyuman penulis ke, kan, semua penulis. Senyuman penulis ke, kan. Jadi kita nampak yang kita ni penulis. Sebab apa kita tak letak buku kat situ? Buku kita, maksudnya buku kita sekarang. Sebab kita bukan nak terbit buku tu je. Lepas ni kita nak terbit buku lagi. Jadi kita kena pastikan kita letakkan gambar yang boleh dipakai lama. Bahkan saya ingat ramai kawan-kawan yang buat branding, kawan saya lah yang buat branding, diorang ni daripada 2008 gambar yang sama je sampai sekarang. Sebab dia nak pasak kat dalam otak orang bahawa dia ni siapa dan apa yang dia buat. Kalau kita tukar-tukar nanti kadang dia tak perasan, dia boleh lari daripada branding tu. So yang penting yang tu lah. Kemudian kawan kita, Facebook profile kita, dan juga apa post yang kita terbitkan. Jangan setiap hari post yang bersifat hard selling. Sila beli buku saya, harga buku saya ni RM18. Boleh tak hard selling? Mestilah boleh. Tapi bila? Seminggu mungkin 1 atau 2 kali hard selling. Maksud bagi tahu harga, bagi tahu nak dapat dekat mana. Selain daripada tu, jangan buat hard selling. Buat soft selling. Buat copywriting. Penulis buat copywriting cukup senang. Antara yang rajin buat copywriting yang saya tengok dekat Facebook lah, yang rajin lah,
apa dia Tuhan Sefa dia rajin buat. Cuma bagus dia selang-selikan. Bagus diselang-selikan. Maksudnya hari ni dah buat yang tu, kemudian disebabkan dia media sosial, so kita bersosial lah juga. Kan cerita pasal makan nasi, cerita ikan, so tak ada masalah. Tapi cumanya kita mesti ada update yang kerap. Saya ada buat baru-baru ni, kita boleh masuk dalam grup sokong penulis tu, buku grup sokongan tu. Ada, nanti saya akan update sekali lagi gambar tu. Dalam satu minggu, apa yang kita nak update? Dalam satu minggu, hari ini hari Isnin, kita nak update apa? Hari esok hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Apa yang kita nak update? So kita dah masuk dekat situ. Itu untuk panduan. Maksud ada dalam jadual tu, kita ambil kod daripada buku tu. Sebab kita tahu kalau kita kempen buku kita ni, antara perkara penting adalah kita selalu block, dia ada blocking. Kita dah tak tahu dah nak kempen apa buku kita ni. Semua kita dah maklumkan. Tapi kena tahu sebenarnya konsep memberitahu kepada orang itu dia bersifat repetitif. Repetition, kita buat kita sebut benda yang sama. Lagi satu, kita dah bagi tahu tadi, percentage orang yang akan tengok kita punya post hanyalah 3%. Jadi kemungkinan besar kawan kita kat Facebook tu, dekat Instagram tu, dekat tweet tu, dia tak tengok. Dia tak tengok lagi. Dia belum tengok lagi. Ataupun hari tu dia tengok sekali imbas saja. Kali ni dia nak nampak yang lain. Jadi kita kena setiap hari kita kena sebut juga tentang buku kita. Tapi macam mana cara kita sebut mungkin berbeza. Kadang-kadang kita nampak hari ni ambil gambar buku kita sebelah ayat teh. Kan? Contohlah kan. Ambil gambar buku kita hari ni minum ayat teh sedap hari ni, sambil layan buku, cek buku, tengok buku sekian-sekian. So macam tu. So akhirnya kita tak terlalu berat di dalam nak berkempen. Dalam kempen personal branding, jangan terlalu berat. Jangan buat hard campaign. Buat yang soft supaya hari ni orang cepat untuk masuk. Itu yang penting lah. Itu yang penting. Dan kita nak harap kepada penulis sebenarnya nak buat yang tu je. Yang lain daripada tu biasa kerja penerbit. Penerbit biasa yang tu. Sebab tu sekarang kita ada 19 hari bulan ni. Berapa hari lagi ni? Ini dah 16, 17, 18, 19. 19 adalah hari Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Ini kalau sebelum PKP ni, kira ini adalah perayaan buku. Perayaan buku bagi penerbit, pembaca dan penulis. Ini perayaan kita. Saya ingat tahun 2013-2012 tu memang best gila. Memang siap ada maskot lah apa semua kan. Memang best gila lah. Tapi kemudian tahun berikutnya ada sedikit pengurangan. Pun begitu, saya beritahu fakta. Setiap kali Pesta Buku Antarabangsa, pengunjung secara offline ni minimum pernah ada adalah pengunjungnya adalah 1 juta orang. 1 juta orang. Minimum itu lekeh tu. Dan dibuat selama 10 hari. Jadi kita sangat sarankan untuk penulis-penulis tak lepaskan peluang untuk berkempen pada 19 sampai 4 hari bulan ni. Kita di Santai Ilmu, di Syabuddin Press, kita ada beberapa plan untuk penulis. Dan biasa kita akan minta juga penulis untuk bersama-sama dengan kita. Kita akan buat live. Kita akan ajak penulis untuk sembang buku. Sembang-sembang je. Macam kalau dekat Pesta Buku dulu, nak dapatkan main stage tu, orang duk berebut-rebut nak dapat main stage tu sangat susah, bayar mahal. Sekarang ni nak dapat main stage tak susah. Bahkan kita sudah siapkan dana yang khusus untuk nak pastikan di viralkan benda tu kan. Jadi penulis-penulis boleh siap sedia. Tapi sebelum daripada tu, kita macam sekarang kan, kita dah kena hangatkan dia orang ni untuk dapatkan buku kita di Shopee. Sebab sekarang ni dia buat di Shopee je.
Jadi pesta buku tu di Shopee. Dia ada banyak tawaran yang sangat menarik lah. Dia punya diskaun punya banyak. Itu nama pesta kan. Pesta mestilah ada banyak diskaun, buku murah. Yang tu orang nak pun dan akan ada di situ. So dan waktu pesta buku sebelum ni pun adalah waktu untuk memperkenalkan penulis. Kita kata debut lah kan. Untuk kita perkenalkan penulis. Jadi penulis sendiri, selain kita buat personal branding di Facebook sendiri, termasuk kena maklumkan jugalah bulan ni 10 hari 19 sampai 4 hari bulan adalah hari untuk pesta buku di Shopee, at Shopee. Buku terbesar. Kita tahu Big Bad Wolf kan? Ada ramai kita pergi Big Bad Wolf kan? Big Bad Wolf hanya buat di Shopee sekarang. So jangan kita remehkan di Shopee ni orang tak ramai. Tak betul. Yang lepas saja untung Big Bad Wolf juta lah, bukan juta saja, juta kan, dengan Big Bad Wolf di Shopee. Kalau kita kata 1 juta pengunjung secara offline, di Shopee akan lebih, di online dia akan lebih daripada yang offline. Jadi penulis jangan lepaskan peluang. Sebab apa kita, Allah aku tulis je, bukannya nak ke depan sangat. Tak, bukan begitu. Lebih ramai orang membeli buku kita, lebih ramai orang membaca. Kita tahu. Sebab tujuan kita menulis adalah untuk memberikan peluang orang untuk membaca. Dia suka ke tak suka itu bukan bahagian kita, itu kan kerja kita. Kerja kita adalah bagi orang untuk baca, bagi bahan kepada mereka. Lepas tu dia orang sendirilah. Ada orang macam buku Tuhan Stefa, saya tengok ada ramai orang bagi pujian. Ada je 2-3 orang tu yang dia kritik, yang dia kritikan, dan sebagai kritikan kata ni kritikan tak membina langsung, tak kena langsung pun ada. Kan, itu perkara biasa lah. Itu perkara biasa. Disebabkan kerja kita hanyalah menulis. Dan kita berikan peluang mereka untuk membaca. Dan mereka juga boleh menulis semula untuk mengkritik kita, ataupun untuk memuji kita, ataupun menghasilkan karya yang lebih baik daripada kita. Itu dunia penulisan. Jadi yang penting orang mesti kenal kita. Jangan sampai orang tak kenal kita. Jangan sampai kita terbit buku tapi orang pun tak tahu. Macam bagus Cikgu Cem buat ada launching. Buat launching beberapa orang yang datang, 12-13 orang yang datang. Jangan risau, 12-13 orang itu adalah satu kuantiti yang banyak sebenarnya. Kalau pergi offline belum tentu sampai 12 orang. Betul. Awak tengok launching yang macam ganas tu bukan ramai orang pun. Kadang launching, saya ada pergi launching, satu launching tu semua wartawan, seorang pembeli pembaca pun tak ada. Peminat dia tak ada langsung. Memang tak ada langsung. Buku penuh dekat luar dewan. Kan? So kalau 12 orang, lagi-lagi 12 orang tu kita kenal, itu lagi bagus. Itu bagus. Wartawan ni dia kerja wartawan adalah untuk nak bagi viral benda tu. Sebab tu dia panggil wartawan. Sebab itu juga function bila kita panggil beberapa orang tu. Beberapa orang yang datang, kalau 12 orang tu kira ramai lah tu. Kan, 12 orang yang berkualiti yang kita kenal kan. So bagus. Tapi cumanya kita lepas tu kita buat lagi. Bagi orang kenal lagi, orang tahu lagi. Jadi bila lebih ramai, lagi-lagi kalau macam buku-buku macam tuan-tuan perempuan ada sekarang ni, buku-buku yang memang best. Saya bagi tahu, kalau tuan-tuan tak ada orang sebut kata buku tuan-tuan perempuan ni best, saya bagi tahu, saya pembaca. Saya bagi tahu buku ini best. Setakat ni tak ada lagi buku yang diterbitkan oleh Syihabuddin Press yang tak best. Bukan disebabkan kami pilih, tapi memang dihantar tu yang buku best-best. Jadi buku tu dah best. Jadi kita kena bagi tahu dekat orang bahawa buku ini adalah buku yang terbaik dan anda boleh baca. Anda boleh jadikan ia sebagai salah satu bahan bacaan. Betul tak? Tak bagus tu. Bagi tahu kepada orang. So akhirnya orang akan kenal kita. Walaupun ini buku yang pertama. Buku pertama ni saya bagi tahu kat anda semua, cabaran dia cukup besar. Ramai buku pertama kan. Cabaran dia cukup besar. Cabaran dia adalah sama ada kita akan terus bersemangat menulis ataupun kita akan putus asa. Kita menulis sebenarnya, tapi nak terbit atau tak. Ada ramai yang dia hantar sekali, lepas tu assalamualaikum dah.
kita hantar lah. Sebab apa? Tak apalah. Tengok macam tak ada peminat lah. Saya beritahu Ramli Awam Mursyid, dulu ada satu lagi Ahadik Akasha, Pak Latif. Diorang ni dalam genre yang berbeza. Diorang ni awal buku tak ada seorang pun kenal. Tak ada seorang pun kenal. Bahkan saya pernah dengar orang kata Ramli Awam Mursyid, dan yang saya confirm, Pak Latif, buku dia mula dikenali selepas buku nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Dan kita kena penulis buku Harry Potter. Dia bukan buku pertama dia tu. Orang kenal langsung. Penerbit banyak dah tolak buku dia tu. Tak bagus, tak ada nilai dan sebagainya. Tapi akhirnya dia dapat terbit buku-buku yang lain, kemudian buku Harry Potter tu baru boleh. Rupa-rupanya orang hari ni anggap ini buku the best buku. The best buku. So, macam tu kita. Kan? Kita jangan ini buku yang pertama, lepas terbit ni tak ada, macam tak ada orang lah nak kepada buku aku ni, kan? So tak nak terbit dah. Jangan begitu. Teruskan. Dan apa kesan dia? Pak Latif, Ramli Awam Mursyid dan juga penulis-penulis yang lain, buku ke-8 dia laku. Anda kena tahu, bila buku ke-8 laku, orang cari buku ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai Pak Latif dulu waktu tu habis stok buku lama yang simpan tu, habis stok. Kena reprint balik. Isu dia begitu. Itu cabaran penulis. Kita nak kena pasakkan kepada orang apa yang kita buat. Dan kemungkinan kita kata, penulisan kita awal-awal kurang sikit kan, kurang bagus kan. Kalau kita lah kata, orang pembaca kadang tak fikir pun yang tu. Sebab kita pembaca ni, yang pertama sekali adalah kita membaca bukan mengkritik. Lain lah kalau dia baca tu memang nak mengkritik. Itu lain cerita lah. So kita membaca je. Kita tak kisah sangat, kadang-kadang ada kesilapan sikit satu dua, tak kisah sangat. Kita membaca saja. Tapi penulis ni dia nak betul-betul kan, dia nak perfect. Tak apa, untuk kali pertama kita terbitkan begitu. Kalau ada pembaharuan, kita betulkan. Tapi jangan fokus pada satu buku saja. Kami di Syihabuddin Press, kami nak penulis terbit lagi. Terus tulis. Sebab kita sekarang ada masalah bila orang anggap e-book adalah segala-galanya. Dan hakikat tak begitu. Dan saya sangat sedih apabila ramai penulis kita hanya menulis di e-book, versi e-book. Sebab anda kena tahu bahawa di Malaysia dan di seluruh dunia, walaupun e-book dicanang-canang, orang tak beli e-book. Adalah kalau dalam 10 orang, seorang beli e-book, 9 tak beli e-book. Dan 9 tu akan tanya, ada tak versi cetak? Yang tu. Di seluruh dunia, penurunan pembelian e-book di seluruh dunia menurun selepas waktu PKP. Kita fikir, PKP patutnya lagi ramai orang beli e-book. Tak, lagi turun. Sebab sebenarnya orang berubah bukan berubah daripada buku fizikal kepada e-book. Tak, orang berubah daripada membeli di kedai buku kepada membeli di kedai online. Itu je berubah. Berubah daripada sudut cara membeli sahaja. Dia tak berubah dengan sudut pembacaan. Adalah dalam, kalau 10 orang mungkin seorang yang memang dia baca e-book, yang dia tanya kita, ada e-book tak? Memang ada, tapi tak ramai. Kalau 100 orang lagilah jarang. Mungkin kalau 100 orang mungkin 2 orang atau 3 orang saja. Tak sampai 10 orang pun yang akan tanya. Sangat-sangat sedikit. Saya dah mula buat dulu e-book. Maksudnya kita buat e-book, kempen e-book, dan sampai hari ni pun ada lagi e-book. E-book ni, jualan e-book nak dibandingkan dengan jualan buku fizikal, jauh yang amat. Sebab tu waktu hari tu Karang Craft dia nak fokus kepada buku e-book, saya kata dekat ni kan, kenalan saya kata, dah habis fikir ke? Kan? Sebab dia tak nak cetak lah. Sebab dia kos tinggi kan, syarikat besar. Dia tak nak cetak lah. Dia nak fokus kepada e-book. Saya kata dah habis fikir ke? Kemudian 2-3 bulan ni saya tengok dia orang dah aktif balik semula dengan buku bercetak. Diana Amir yang anak dia sakit kanser tu kan. Baru Linda Rafa anak dia yang mati meninggal kanser tu.
dia baru ni terbit buku. Dia maklumkan dalam tempoh kurang 1 minggu buku dia dah habis, tak silap saya 6 ataupun 10,000. Tapi kita kata okey, ni selebriti lah. Selebriti. Tapi bukan sebab isu selebriti sangat. Ada penulis selebriti, buku dia tak boleh jual juga. Yang penting sebenarnya adalah bagaimanakah kita kempen buku tu. Kalau tengok dia punya Facebook, macam mana dia kempen? Dia kempen dia buku dia. Dia kempen buku dia. Tapi kita yang kurang kenal ni, kurang kempen pula. Patutnya kita kena lebih kempen lah kan. Lebih kempen. Cuma jangan hard sale je. Jangan hard sale. Jangan hard sale je. Orang tak suka hard sale. Kecuali waktu-waktu tertentu. Hard sale ni laku bila? Ni, waktu sekarang ni. Waktu tengah bulan. Secara fakta, tengah bulan, belas hari bulan adalah waktu yang paling susah untuk hard sale. Orang beli. Saya fikir mungkin disebabkan dia dah habis bayar gaji semua. Dengan gaji dia bayar duit sewa kot semua. Dia dah settle yang tu. So dia ada lebihan tu mungkin waktu tu dia orang beli buku. Atau beli yang benda-benda yang lain. Hujung bulan memang sendu lah. Waktu orang dapat gaji, lagi sendu. Waktu orang dapat gaji lagi sendu. Yang tu lagi kena soft sale. Betul. Orang tak apa membeli. Sebab dia nak bayar duit elektrik lah. Nak bayar duit ni kan. Jadi dia tak beli. Tapi waktu pertengah bulan memang biasa boleh buat hard sale. Boleh buat hard sale. Tapi kebanyakan waktu jangan buat hard sale. Buat copywriting yang bagus. Buat soft selling. Kan? Soft selling ni dia cerita okey, hari ni saya nak ambil satu quote daripada buku saya. So kita snapshot satu quote dekat situ. Lepas tu just tulis lah daripada buku sekian. Orang tengok, oh ini satu perkongsian. Satu dia akan kata, oh penulis. So kita dapat branding. Oh ini penulis. Kemudian kita akan tengok daripada dia akan tengok reputation. Kalau dia soft sale, orang tak isu reputation. Orang tak kisah pun. Sebab dia tahu awak tak memaksa saya untuk membeli buku awak. Kan macam orang insurans ni kan banyak hard sale kan. Oh kita paling tak suka orang insurans. Kan banyak hard sale kan. Tapi bila dia buat soft sale, macam dia kata ni sekian-sekian orang ni tak dapat duit lah, mati bila mati sekian. Jadi itu soft sale. Soft sale ni dia main dengan macam-macam isu lah. Tapi antaranya adalah isu berkaitan tentang emosi untuk copywriting. Copywriting. Tuan-tuan mungkin boleh tengok copywriting dan insya-Allah nanti mungkin kita boleh berkongsi berkaitan tentang copywriting. Tapi cuma yang penting hari ni kita dapat sikit berkaitan tentang personal branding di dalam media sosial kita yang kita kena update selalu, dan kita teknik-teknik untuk meletakkan profil, gambar profil dan juga page. Ada apa-apa sahabat-sahabat nak kongsi? Saya dah habis. Ada sahabat-sahabat nak kongsi? Kita sembang-sembang je. Ada nak tambah? Boleh unmute, boleh tambah. Kalau nak tambah lah. Atau nak tanya ke? Tanya, saya bukan pandai saya nak menjawab, tapi boleh lah. Ada tak ada Okay. Okey, saya mungkin just nak tanya ataupun nak komen pun saya pun tak pasti jugalah. Okey, pasal apa saya rasa kita semua ni mungkin kebanyakan satu buku lah saya rasa. Yang lain tu saya rasa dah ada 2 buku, macam Cikgu Duha dah ada 2 buku. Saya tak pasti lagi lah, mungkin Puan Nick pun ada 2 buku. Kita ni masih baru lagi lah. Jadi memang tadi Ustaz pun cakap memang betul lah, sebab unfortunately kita ni, saya rasa kebanyakan kita majoriti adalah perfectionist. Saya tengok buku saya ni banyak kali, saya tengok dah berapa kali saya ingat Cik Aina dah menyampah dengan saya ni. Apa kerja dia? Menyampah je pun tu kerja dia. Sebab apa hari ni ada lagi ubah lagi. Saya cakap ada lagi. Okay, tak apa. Kan? So, saya kata hold dulu print yang saya order tu, saya kata tunggu sekejap. Jadi memang actually this is a challenge lah untuk kita semua. Sebab saya punya second one on the way dan juga third and fourth lah saya, insyaAllah lah. Jadi cuma memang saya tengah mencuba untuk kadang-kadang tutup mata kalau tengok kesilapan, tapi tak boleh juga. Biasa. Especially kalau typo ke, grammar ke, even satu dot, satu koma, satu itu, saya very particular about that lah. So itu yang kadang-kadang saya rasa macam nak bagi tahu dengan dia orang ke tak bagi tahu. Kena bagi tahu.
Kena bagi tahu. Okey. Jadi apa nama tu lah, saya pun minta maaf jugalah dengan Ustaz lah sebab banyak menyusahkan pada pihak Tak. Syihabuddin. Kami kerja kami adalah untuk membantu penulis. Maka tak ada isu. Memang susah, menyusahkan, betul, memang menyusahkan. Tapi memang kerja kami, memang kami kena terima yang menyusahkan itu. Betul tak? Betul. Memang kami kena buat. Sebab kita nak yang penting lepas tu kepuasan penulis untuk ini karya aku, sebab ini bukan karya penerbit sebenarnya. Ini karya penulis. So dia rasa ini ada kesilapan, so kena betulkan lah. Sebab tu saya buat POD. Dulu saya kerja sebelum ni dengan banyak syarikat sebelum ni, syarikat penerbit sebelum ni. Isu paling besar sebab saya dalam bahagian editor syariah. Editor syariah ni adalah kerja saya adalah untuk detect semua kesalahan. Itu kerja saya. Tapi bila buat kerja tu, kerja mustahil nak settle. Setiap kali kita buat semak tu, lagi satu masalahnya bila kita cetak dah 1,000, 2,000, 3,000. Memang mustahil lah, sebab tu kita terpaksa buat satu buku contoh. Jadi kalau ada kesilapan kita masuk situ. Kesilapan masuk situ. Kemudian untuk cetak lepas habis. Lepas habis dah buku tu dalam stok dah habis, dalam kedai pun dah habis, kita akan cetak reprint. Waktu reprint tu baru kita masukkan, betul kan? Tapi penulis bukan puas hati, memang tak puas hati lah. Kan, sebab dia akan menjual buku tu dalam kan dia tahu buku tu salah. Memang tak selesa. Jadi bila kita buat POD, kita sekurang-kurangnya kita dapat selesaikan masalah ni. Iaitu, yelah, yang lepas kita dah jual, terpaksalah kita tak nak buat apa. Tapi cuma untuk kemudian kita boleh betulkan. Bahkan kami di santaiilmu.net, kita buat satu page, siapa yang boleh detect kesilapan yang ada dalam buku kita akan bagi 10% diskaun. So kita menggalakkan lagi orang untuk cari kesilapan itu. Sebab seorang nak buat, dua orang nak buat kerja mencari kesilapan tu mustahil. Tapi kalau penulis boleh bantu dari sudut yang tu, saya sangat suka. Jangan kata jangan takut untuk nak bagi tahu. Bagi tahu je, walaupun banyak tak apa. Kali pertama banyak, kali kedua tak sebanyak yang pertama. Kan. Kemudian akan ada mungkin satu dua yang tu je. Akan ada kesilapan lagi. Kan. Ataupun improvement. Itulah dia, proofreading memang sakit kepala sebenarnya. Sebab tu dalam buku kita tu, dalam bahagian credit page, kita sebut dikemaskini pada. So diletakkan tarikh. Dia bukan dibuat cetakan ke berapa, tapi dibuat dikemaskini pada. Yang tu, yang maksudnya dia up to date lah. Okey, satu lagi sebelum bagi channel orang lain kan, saya nak tanya satu lagi yang pasal pesta buku ni. Saya cuma nak tahu dia punya mekanisme lah. Maksudnya sebab dia kita pasal first time ni kan, sebab saya tak pasti sekarang ni kalau katakan dengan Shopee, sebab sekarang ni macam katakan kita masuk tu macam sekarang Syihabuddin akan masuk juga dekat Shopee kan. Betul. So kita sendiri macam penulis masuk lagi sekali kan atau macam mana? Saya tak faham dia punya mekanisme untuk kita participate ni. Penulis akan membantu daripada sudut untuk market lah. So program-program Shopee sudah susun juga sebenarnya. Shopee sudah susun, setiap hari jam berapa kita kena live. Kalau jam berapa. So dengan penulis, so kita kena siapkan penulis sebagainya lah. So nanti kita akan Anisha dia akan contact penulis untuk susun jadual. Patutnya minggu ni kena settle ni sebab dah 19 lah. Kena settle lah jadual tu. So setiap hari tu ada waktu sekian. So nanti Shopee dia akan boost kita punya lah. Tapi saya pun kurang pasti macam mana dia nak boost untuk ke semua penerbit. Kita ada 100 penerbit tau. 100 penerbit, 100 lebih penerbit. Saya tak pasti. Kalau macam tempat biasa kita ada cara boost dia. Kalau offline. Kalau yang online yang tahun lepas dia orang buat kali pertama percubaan. Kali pertama lah. Patutnya tahun lepas kita buat offline pada bulan 4. Tapi tak jadi sebab COVID. So ganti online pada bulan 12. Tapi kemudian untuk tahun ni dia nak buat secara online lagi. So mungkin lebih baik lah. Nanti kita akan maklumkan lah dari sudut update sebenarnya. Tapi cuba daripada sudut live, untuk live kena bersedia. Memang bersedia lah untuk live. Cuma tarikh tu nanti bincang dengan Anisha lah. Dia biasanya waktu yang paling sesuai untuk kita.
Waktu paling sesuai untuk kita. Waktu tu kan masih lagi waktu kerja dan sebagainya. Trafik memang tinggi. Cuma kita akan boost apa dia mungkin dengan kita boost pakai Facebook Ads dan Google Ads dan sebagainya lah. So kita dapat boost kita punya viewers. Sebab memang kita tahu bahawa akan berperang viewer. Akan berperang dengan yang lain juga. Tolong kita minta update lah sebab kita pun tak tahu macam mana dia punya ni kan, dia punya proses atau mekanisme dia kan. So okey lah, itu sajalah. Saya pass lah, siapa lagi mungkin ada soalan ke apa ke. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Okay, ada lagi? Ustaz Daim ke? Doha ke? Mungkin sedikit dari saya kot. Silakan. Tentang pembetulan tu, sebenarnya saya pun menghadapi situasi yang sama juga. Sebab sebenarnya kita membaca manuskrip tu dari laptop, kita memang tidak akan nampak sebab mata kita letih, kita memang tidak akan dapat detect mana-mana kesilapan, ejaan kesilapan yang sepatutnya lah. Apabila sudah dicetak, barulah mata kita selesa untuk okey, yang ni kurang huruf A, yang ni dia terjarak lebih. Jadi itulah sebenarnya saya pun berterima kasih sangat sebab muka-muka surat yang saya dah tanda tu pada cetakan yang seterusnya sudah diperbaiki dan alhamdulillah dah cantik dah. Dah cantik kan. Hakikatnya memang macam tu. Kita sebab tu saya tengah fikir juga, saya tengah bincang tapi tak bagi tahu kat bos lagi, tunggu bos approve dulu. Cuma saya fikir sebelum buku tu diterbitkan, saya fikir saya nak bagi satu mock-up kepada penulis untuk baca. Mock-up maksudnya buku yang asal, buku yang dicetak. Jadi bila buku dah dicetak, sekarang dia tengok okey, cover dia belik dah, atas sama, atas depan belakang semua kan. So bila buku bercetak tu sedap sikit. Tapi kita ada kos lah sikit di situ tu. Saya kata nak kena bincang dengan bos dulu. Tapi cumanya saya fikir yang tu adalah cadangan yang bagus. Sebab kadang-kadang ada kesilapan. Kadang untuk kali pertama tu kadang kali pertama tu kadang banyak ada kali pertama tu. Kita nak selesaikan masalah kali pertama tu. Lepas pada tu sikit je. Sikit kan. Tapi cuma kali pertama tu dia kadang-kadang mungkin banyak sebab tengok dekat laptop dan tengok dekat yang real memang tak sama. Laptop biasa kita terlepas kan. Kalau real kadang-kadang kita dah buka tu kita dah nampak lah. Betul. Tak apa, jangan risau. Buat masa sekarang ni ada buku yang nampak ada kesilapan, just terus maklum. Kita as soon as possible. Kalau saya tak balas, kadang-kadang mesej kat saya terus kan. Saya tak cadangkan mesej kat saya terus sebab kalau mesej saya ni kadang lambat sikit. Saya nak respon, saya banyak kerja kan. Tapi kalau bagi dekat editor, terus kepada editor, editor memang kerja dia untuk betul kan. Kalau dia tak betul kan, kena maklumkan. Sebab betul ni senang je, kita just betul dekat dalam e-design, lepas tu terus bagi dekat bahagian cetak. Itu je senang, kita akan update kat cetak terus. Cuma itu. Begitu juga dengan cover untuk buku yang kedua, yang Intelligent Cerpen tu. Cover yang awal-awal tu, apabila saya dapat dalam WhatsApp, tengok alamak ni warna dia kelabu cerah ke dengan warna bunga kuning-kuning. Jadi saya pun tanya dia semula, boleh tak kalau cover ni kita tukar warna pink. Jadi saya rasa serba salah sebenarnya, tapi bila fikir-fikir kalau dah print banyak, lagilah masalah besar lepas tu. Jadi macam mana ni, macam mana nak beritahu ni. Okeylah, tak apalah, paksa diri bincang lah. Tapi rupanya dia memang, dia cakap ada tak gambar cadangan. Macam okey, boleh. Memang kita bagi bahasa. Tapi saya Terima fikir kasih sangat. buku tu pun saya ingat kita kena tukar cover lagi. Tapi cuma sebenarnya penulis boleh bagi cadangan. Bahkan kalau macam dulu ada PC, dia bagi buku, dia bagi satu contoh buku, dia bagi satu buku yang dia kata nak buat macam buku ni. So bagi dia kepada kita. Kalau editor kita boleh buat, dia akan buat. Sebenarnya designer untuk buku kita ada 2 orang. Satu Aina tu yang editor untuk buku tu. So yang biasa yang tuan-tuan punya ni kecuali cikgu lah, cikgu Cem memang dia sendiri punya. Tapi biasa yang lain ni Aina yang buat lah. Aina yang buat. Tapi kalau dia tak mampu untuk buat, maksudnya mungkin ada request yang berbeza daripada yang biasa.
So saya akan buat. Kalau macam buku Duha yang pertama tu saya buat. Yang kedua tu dengan Aina lah. Dengan Aina buat. Untuk buku Husna Iman. Husna Iman tu saya buat. Tapi cuma buku Syazni pun terkait dengan kita pun saya buat juga. Saya buat juga. Yang lain tu saya ingat Aina buat. Aina ni dia improvement dia daripada sudut standard asas memang dah standard dah. Dia ikut standard memang bagus tau. Seorang tim yang bagus daripada sudut cepat belajar. Dia bagus. Dia sebenarnya dia tak ada background dunia penerbitan sebenarnya. Dia tak ada kaitan. Tapi cuma dia belajar, semua baru belajar baru. Tapi cuma dia improvement dia sangat besar. Dan buku baru yang dia Dahlia di Hatiku tu, saya ingat buku tu sangat cantik. Yang tu Aina buat. Itu Aina buat. So daripada sudut design kita ada 2 orang yang designer lah. Tapi saya biasa ambil job yang biasa Aina tak boleh buat lah. Tapi kalau ada masalah design sendiri pun, macam Duha katakan tadi, nampak macam nak cover, nak hantar background. Background ni isu yang penting adalah copyright. Gambar tu ada copyright atau tak. Itu yang penting sangat-sangat. Jadi kita ada laman web. Kalau tuan-tuan perempuan nanti nak terbit buku lagi, cari website Freepik. 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 Freepik tu dia tak free. Nama je Freepik. Tapi Freepik tu kami boleh guna semua bahan dekat situ. Sebab kami memang bayar dekat website tu. Jadi kami boleh guna semua bahan tu. Nak pakai background yang macam tu ke, nak pakai font macam tu ke, semua kami boleh pakai. So minta dekat situ. Kan background banyak situ. Background banyak gila dekat situ. So nak pakai background yang ni. Untuk buku saya lepas ni saya nak pakai background. Bagus dia, background dia bukan sekadar cantik tapi kualitinya tinggi. Maksudnya besar, buku besar. Jadi bila kita sampai dekat cetak tu dia tak pecah. Itu yang best tu. Tapi kalau ada masalah dari sudut cover, content atau apa-apa, kadang-kadang dulu Yana Agashi problem ISBN. So ada masalah-masalah macam tu, maklum. InsyaAllah kita akan usaha untuk betulkan. Sebab jangan anggap kami perfect, cuma kami usaha untuk mengurangkan kesilapan. Kita usaha mengurangkan kesilapan, kita buat seperti mana yang sepatutnya. Tapi ada kemungkinan salah, ada kemungkinan salah. So yang kemungkinan salah tu kalau penulis boleh bantu dengan cara untuk memaklumkan, sila maklum, jangan takut. jangan takut kata banyak kali lah saya dah betulkan banyak sangat dah. Lagi banyak lagi bagus. Maksudnya awak buat kerja lagi banyak daripada kami. Lagi bagus. Kita telah memudahkan urusan. Sebab proses ini adalah kita nak mudah. Itu isu dia. Kita mudah. Semua orang kita nak mudah. Okey, baik. Ada tambahan lagi? Tak ada. Dah malam. Ada cikgu-cikgu sekolah nak pergi mengajar esok pagi. Terima kasih banyak atas sokongan semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk terus memandaikan. Ya, silakan Ustaz Zaim. Sorry. Aduh, anak kacau pula dah. Tak apa, sila. Okey, saya nak tanya satu benda. Okay, macam ni. Ada kawan-kawan saya yang ada minat untuk terbit buku tapi tak berani. Okey, maksudnya bila saya dah terbit buku ni, sebelum ni saya dah push dah sebelum saya terbit ni, bila dia dah nampak dah depan mata dia, kita dah terbit macam ni, dia nak terbit tapi dia tak berani. Maksudnya dia macam ni, dia kata aku buat manuskrip ni, lepas tu aku serah pada kau, aku tak nak menghadap Syihabuddin Press, kau urus semua benda tu. Jadi kalau saya urus, saya perasan manuskrip yang dia buat tu banyak benda yang saya kena adjust supaya dia sesuai terbit kan. Okey. Saya nak tanya, boleh tak saya sebagai salah seorang penulis kalau jenis macam tu? Boleh. Penulis bersama. Dia panggil penulis bersama. Walaupun penulis bersama ni function dia berbeza-beza. Ada penulis bersama, function dia hanyalah dia buat bab yang pertama sampai ke-5, bab ke-6 sampai ke-10 penulis yang lain. Itu pertama. Ada penulis bersama, dia tulis semua. Tapi penulis yang seorang lagi, dia hanya buat semakan. Itu juga penulis bersama. Oh, boleh jadi penulis bersama juga. Ya, penulis bersama ni macam-macam dia punya isu dia. Macam biasa kalau macam isu tadi ni, dia penulis, kita editor sebenarnya. Kita editor, dia penulis.
tapi tetap boleh berbuat penulis bersama sebab kita edit tu kita kacau konten. Editor itu tak boleh maksud kacau saya. konten. Okey. Editor tak boleh kacau konten, tapi bila Okey. kita kacau konten, so kita boleh dan dipersetujui oleh penulis yang pertama tadi, so kita boleh dikira sebagai penulis bersama. Tak ada masalah. Okey. Dia ada dua, satu nak buat penulis bersama pun boleh. Satu lagi kalau kita nak buat atas nama editor, kita boleh masukkan dalam kredit saja pun boleh juga, tapi saya cadangkan untuk penulis bersama lah. Sebab betul lah yang macam Ustaz cakap tadi. Kita macam manuskrip saya ambil dekat kawan saya tengok hospital lalu. Kita bukan just edit, kita kacau konten. Betul. Dan dia pun puas hati, betul lah, kena ubah, betul lah. Macam dia pun iakan kita kacau konten. Maksudnya kita boleh masuk sebagai penulis bersama lah. Boleh. Memang boleh. maksudnya Dan memang itu dipraktikkan di dalam industri kita di Malaysia. Awak tengok Ustaz tengok kan ada banyak penulis-penulis selebriti. Dia orang tak tulis pun Ustaz. Bukan dia orang yang tulis. Orang lain yang tulis. Cuma adakah dia mengiktiraf diri sebagai ghostwriter ataupun mengiktiraf diri dia sebagai penulis juga? Kalau penulis juga sebenarnya tak apa. Maksudnya kalau saya buat benda-benda tu untuk diserah pada Syabuddin, sedangkan manuskrip asal daripada orang lain, maksudnya saya bukan menangguk dia air yang keruh lah. Bukan maksud ambil kesempatan lah. Tak ada isu. Memang itu memang dalam praktikal penerbitan di Malaysia memang macam tu. Kalau di luar negara lagi banyak dia punya cerita dia tu. Okey. Itu saja kot. Memang boleh tak ada masalah. Boleh Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey. Yang lain ada lagi? Tak ada. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita dan mudah-mudahan. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memang macam tu. Salam. Minta masa nak tanya, saya ibu kepada Elish tadi tu. Ya. Okey, saya nak tanya, contohnya macam sekarang ni, saya guru pusat sumber. Jadinya saya ada kumpul karya murid tau untuk buat cerpen. Jadi kita cadang untuk bukukan lah. Okey, lepas tu saya boleh tak kalau kita tulis nama penyelenggara tu pusat sumber Ibn Rushd contohnya, bukan nama individu? Boleh. Ada satu lagi idea, iaitu penyelenggara ditulis di muka cover depan dan barisan penulis ditulis di bahagian belakang buku. Ya, sebab nama penulis tu biasa kita akan kena kreditkan juga. Tapi penulis tu ramai pula. Kan? Betul Takkan ramai. letak muka depan semua penuh kat situ. Jadi letak kat bahagian belakang. So kita akan tulis satu-satu. Biasa kalau banyak macam cerpen yang dikumpulkan, kita akan tulis nama dia cerpen apa, nama dia cerpen apa, tapi kat belakang di bahagian belakang. kat bahagian belakang lah kan. Kita letaklah apa dia pusat sumber ke apa ke, tak ada masalah. Boleh. Sila kami nak. Itulah sebenarnya dalam proses editing saya tengah betul-betul kan, biasalah budak-budak buat cerita kan, ada yang silap sana sini kan. Jadinya bahagian penyelenggara tu bolehlah kalau saya tulis pusat sumber apa-apa, tak ada masalah lah ya. Boleh kalau macam Ustaz Zaim secara ringkas tu Kafa Putra. So dia memang bukan nama orang. Bukan nama organisasi. Nama organisasi. Boleh ya. Okey. InsyaAllah on the way dah tu, tak lama dah rasanya. InsyaAllah. Saya pun tak sabar menunggu ni. Saya suka, ya Allah. Terima kasih banyak cikgu bagi kemudahan kepada budak-budak kita, bagi tulis sehingga dia orang dapat terbit. Semangat dia orang, semangat mak ayah dia orang, semangat kita ni dalam proses kita nak memandaikan bangsa dengan ilmu, insya-Allah. Ya, nak kemenjadian tu kan. Ya, betul. Terima kasih banyak semua hari ini atas kesudian untuk bersama sembang-sembang kita dengan penulis. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita semua. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okay, jumpa lagi Ustaz Zaim. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okay.